Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam sesi pembelajaran kita ini dalam kaedah PKP ini, PDPR ini. InsyaAllah khusus kepada para pelajar tahun 6 pagi ini dengan pelajaran akidah berdasarkan buku teks Kafa, para pelajar boleh membuka muka surat 23. Kita akan menyambung perbincangan kita tentang perkara-perkara as-sam'iyat, dan insyaAllah pada pagi ini adalah berhubung dengan jin, makhluk yang bernama jin. Baca dan fahami. Perkara yang ke-8 dari perkara-perkara as-sam'iyat dalam buku ini ia disebut ialah jin, makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa itu jin? Kejadian jin berlainan daripada kejadian manusia. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan daripada api dan tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia. Walaupun Allah Ta'ala mencipta jin itu daripada api, bukanlah api yang kita fikirkan, yang kita gunakan, yang kita ambil manfaatnya api untuk membakar. Bukan. Maksud jin daripada api, sumber api yang kita tidak dapat dilihat dengan panca indera kita, dengan penglihatan kita. Itulah kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta makhluk-makhluknya. Suatu benda ghaib yang dicipta daripada api yang kita tak dapat lihat. Tetapi ia boleh menjelma dengan berbagai-bagai rupa. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada jin ini, boleh merupa dengan berbagai rupa. Ia mempunyai akal fikiran, dia juga makhluk yang mempunyai akal fikiran seperti manusia, dan perasaan. Ada perasaan, ada hawa nafsu, makan dan minum, serta terpelihara daripada kesalahan dan dosa. Serta tidak terpelihara daripada kesalahan dan dosa. Maknanya, jin juga ada melakukan kebaikan dan ada juga melakukan kesalahan. Inilah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama seperti manusia, yang daripada api yang tidak dapat kita lihat, dan dia juga mempunyai akal fikiran dan hawa nafsu, serta dia juga makan dan minum. Ada makan dan minum. Serta dia juga tidak terpelihara daripada kesalahan dan dosa. Oleh demikian, dalam kalangan jin ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang baik dan ada yang jahat. Sebab itu makhluk jin juga di antara makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ya dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat 50. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bi'saliz zalimina badala. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah peristiwa tak kala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia adalah berasal daripada golongan jin. Maknanya iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Maksud sujud di sini iaitu sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilantik sebagai khalifah ataupun pemimpin di atas muka bumi ini. Lalu ada sebahagian makhluk jin ini tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS. Lalu ia mendurhaka terhadap perintah Tuhannya, perintah Allah. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat qarib yang menjadi pemimpin selain daripada kamu? Sedang mereka itu adalah musuh bagi kamu, amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim. Pentingkan yang mereka pilih itu. Pengganti yang mereka pilih itu, bukan penting. Pengganti yang mereka pilih itu. Maksudnya ayat ini ada Allah Ta'ala menyebut tentang sebahagian makhluk jin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu
tidak sama sekali untuk kita melakukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersahabat dengan makhluk-makhluk jin yang bersifat yang sedemikian. Tidak, sifat mereka tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jelas ayat ini menunjukkan kepada kita tentang adanya makhluk jin yang akan mengganggu kehidupan kita. Baik, lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala muka surat 24. Muka surat 24. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Wa khalaqal jan tu kena panjang. Mak lazim kalimi musaqal. Kena panjang. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Surah Ar-Rahman. Dan ia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Inilah sifat hasil kejadian makhluk jin tersebut. Baik. Apa peranan jin Allah Ta'ala cipta kepada di atas dunia ni, di atas alam ini? Lihat muka surat 24. Yang pertama, mencipta permusuhan antara manusia. Itu di antara peranan jin ialah mencipta permusuhan antara manusia. Iblis dan syaitan adalah sebahagian daripada jin. Dan iblis dan syaitan adalah makhluk yang akan sentiasa merosakkan manusia, melakukan permusuhan antara sesama manusia. Bukan saja dia bermusuh dengan manusia, dia juga mencipta permusuhan antara sesama manusia. Yang kedua, menghilangkan pertimbangan akal yang waras. Makhluk jin ini akan mengganggu manusia untuk menghilangkan pertimbangan yang sepatutnya kita lakukan dengan sebaik mungkin, lalu dia mengganggu akal kita. Yang ketiga, tamak dan hasad dengki. Sifat tamak dan hasad dengki ini adalah daripada gangguan syaitan, jin, iblis. Baik, yang keempatnya, mencipta bibit perpecahan sesama umat Islam. Berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam ialah kerana gangguan daripada iblis dan syaitan, jin ini, makhluk jin ini. Dan yang kelimanya, memesongkan akidah umat Islam, maknanya dia akan merosakkan pegangan iman umat Islam itu dengan pelbagai cara. Di antaranya ialah perkara-perkara yang syirik, iaitu mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, menyeru kepada kejahatan. Dalam istilah perkara-perkara seruan-seruan kepada kejahatan itu adalah daripada golongan iblis dan syaitan. Dan yang ketujuhnya, menghalalkan serta mengharamkan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Golongan yang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu sedangkan benda itu halal di sisi Allah, dan sedangkan benda itu haram di sisi Allah, lalu dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan sesuatu yang halal di sisi Allah, itu merupakan golongan daripada iblis dan syaitan. Dan yang ke-8nya, menjauhkan manusia daripada mengingati Allah. Jin, yakni iblis dan syaitan, akan sentiasa mengganggu manusia untuk menghilangkan ingatannya daripada untuk ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan melalaikan manusia daripada untuk mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-10nya, mencipta perbalahan dalam agama. Sebarang perbalahan dalam agama itu merupakan gangguan-gangguan daripada syaitan, jin dan iblis. Baik, itulah di antara makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak nampak, yang kebanyakannya dia merupakan musuh kepada kita manusia. Sebab itu, saya mengharapkan para pelajar untuk mencatatkan dalam buku nota kamu tentang apa yang dikatakan jin dan apa peranan jin. Apa peranan jin yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Sekadar itulah untuk pelajaran kamu pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.